InsyaAllah kita akan mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillah. Jadi sebelum kita mulakan sesi kita ataupun kita pengenalan dulu kembali kita bersama sahabat Quran yang dalam sesi Academic Talk. Jadi sebelum kita nak mulakan sesi kita ni, eloklah sesuai dengan nama sahabat Quran tu, saya nak ketiklah satu ayat daripada Al-Quran, iaitu pada surah Al-Imran ayat yang ke-190. InsyaAllah siapa yang ada Quran ni ataupun kita dengarkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Yang bermaksud, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi pada ayat ini Allah seolah-olah nak mengajak pada semua orang, semua manusia untuk merenung pada ciptaan-ciptaan yang Allah sediakan depan mata kita ni, sama ada langit, bumi ataupun malam dan siang, ataupun dan sebagainya. Boleh jadi tumbuhan ataupun pada penciptaan yang paling besar yang kata paling bermakna dalam hidup kita, iaitu diri kita sendiri, iaitu manusia lah, penciptaan manusia. Bagi orang-orang yang berakal. Jadi bila sebut orang-orang yang berakal ni, dia kata berkaitan lah dengan pemikiran manusia. Dan sesuai lah kita nak masuk dalam topik kita pada malam ni, iaitu tentang psikologi. Bila sebut pasal pemikiran, boleh jadi banyak aspek lah yang akan kita tengok, sama ada IQ kalau kita tengok, kalau dalam exam kita dah tengok IQ, ataupun boleh jadi dari sudut emosi kita, macam mana emosi kita memberi kesan pada perlakuan kita, ataupun dari sudut spiritual juga dalam Al-Quran pun disebut pasal akal ataupun perlakuan manusia. Jadi insyaAllah mungkin itulah saya nak petik ayat ni supaya kena lah ataupun kita sama-sama merenung pada ciptaan Allah, itu pada seluruh ciptaan sama ada bumi, langit dan sebagainya. Jadi insyaAllah sebelum kita nak masuk ke sesi ni, eloklah kita bertaaruf dulu dengan siapa kita nak berforum ni dalam sesi ini. Jadi insyaAllah yang kita jemput ni adalah panel yang bernama Amsyah Abdullah, iaitu dia adalah graduan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dalam Bachelor Psikologi dan alhamdulillah sekarang tengah bekerja insyaAllah. Alhamdulillah. InsyaAllah sebelum kita nak masuk sesi, kita tengoklah ada berapa, kita ada dalam 4 round untuk kita bertanyakan soalan tentang apa macam mungkin expectation viewers walaupun tak ramai, apa yang nak kita dapat daripada sesi academic talk ni. Jadi insyaAllah untuk orang pertama ni kita tanya dulu mungkin tadi brief sangat lah, kita nak kenalkan siapa panel ni. Okay, round pertama saya nak tanyalah siapa, background study ataupun panel, apa yang sedang Amsyah buat sekarang ni, ataupun masih belajar ke, ataupun kerja kat mana, ataupun kerja dalam bidang apa. InsyaAllah boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So terima kasih kepada sahabat Quran kerana sudi menjemput. Nama saya Amsyah bin Abdullah, berasal dari Bintulu, Sarawak. So sekarang ni dekat Sarawak lah, dekat Bintulu. Kita tengok news, dia kata beberapa hari lepas ada kluster Kidurong. Tu tempat kediaman saya lah. Sekarang ni ada kluster Kidurong. Tu asal daripada Bintulu. Education background, dulu sekolah sains, ambil Hello Bilal, ambil bidang sains, maksudnya ambil aliran sains. Lepas tu sambung asasi di UM di Pasung, mengambil kos asasi sains fizikal. Jadi asalnya nak ke engineering lah, nak ke sains fizikal. Dia ada dua sains kan, dia ada dua asasi kat UM, asasi sains fizikal dan sains hayat. Sains hayat motomedik, dentistry and so on lah. Fizikal adalah engineering, matematik, fizik dan sebagainya. Di plan asalnya nak ambil engineering,
Tapi somehow time setahun asasi berubah fikiran, lalu rasa nak ambil psikologi, tukar ke UKM. UKM tak ada psikologi, degree. So terasa pergi ke UKM, menyambung 3 tahun bidang psikologi di UKM. Lepas tu alhamdulillah baru grad tahun lepas, bulan 11 tahun lepas. Dan sekarang ni balik ke Bintulu, balik ke tanah air, sekarang bekerja sebagai cikgu. Jadi sekarang ni sebagai cikgu dekat sekolah swasta, nama dia Institut Tahfiz Bintulu. Boleh pergi ke Facebook dan like page Institut Tahfiz Bintulu. Okay. Sampai sekarang mengajar statik, mengajar apa? Macam mana? Jadi psikologi ni kiranya pilihan sendiri lah, bukan pilihan mak ayah. Sendiri. Pilihan sendiri nak ambil jadi cikgu adalah sebab dia. So ambil cikgu, mengajar subjek SPM, mengajar mainly matematik dan matematik lah, mainly matematik, tapi kadang-kadang disuruh untuk ajar BI dan sebagainya lah, dek keperluan sekolah. So itu je lah pasal diri. Ada soalan lain? Tanda. Untuk orang utama lah Kalau ada siapa lagi nak share, boleh lah mungkin PM. Jadi itu setakat apa education background daripada Sarawak. Masya Allah. Okay, untuk orang kedua, soalan ni berbunyi secara menyeluruh kita nak kenal apa itu bidang psikologi bagaimana proses belajar psikologi dekat UKM ni, ataupun dalam masa 3 tahun kalau tak silap 3 tahun, apa yang dibelajar selama tempoh tu Kadang-kadang bila orang dengar psikologi ni, dia bayang cara nak berinteraksi dengan orang je ke, ataupun mungkin ni belajar lebih daripada tu, bukan setakat tu. Itulah soalan. Okay. So first of all, kena introduce lah psikologi ni apa. Psikologi from the root word adalah psycho, which is minda, dan logi adalah belajar. So dalam bahasa Inggeris dia the study of human mind and behavior. Study of human mind and behavior. Tapi sebelum kita go deep dengan psikologi, kita kena tahu apa yang bukan psikologi. Bukan psikologi adalah yang kita kalau tengok Sherlock Holmes kat AXN, kalau tengoklah siapa tengok Sherlock Holmes dekat AXN, itu bukan psikologi. Yang kalau Sherlock Holmes dia tengok, oh dia ni dari sekian. Psikologi bukan macam tu. Psikologi bukan baca fikiran orang ataupun boleh predict menipu ke tak dan sebagainya. Benda-benda semua tu bukan kategori sebagai psikologi. Tu another part of disiplin lah. Itu disiplin yang lain. Itu bukan psikologi. Okay. Dan psikologi bukan mungkin kita dah terlalu selalu dengar camp motivasi. Ceramah motivasi pun kata kena jaga psikologi. Perkataan psikologi ni selalu selalu digunakan oleh orang mungkinlah tempatan bila ceramah sebenarnya. Dan kadang-kadang tak semua benda yang diceritakan dalam ceramah yang kita selalu dengar bukan semua tu psikologi. Psikologi adalah study of human mind and behavior, dan dia adalah satu sains. Jadi approach dia adalah sama seperti sains lah. Dia bukan macam just kita rasa kalau kita berani kita akan jadi bahagia. Jadi dia bukan daripada falsafah seseorang, ni adalah manusia, bukan. Psikologi adalah kena ada kajian, kena ada statistik dia, dan so on, ada prosedur. Jadi dia adalah subjek sains dan bukan just falsafah. Even though falsafah adalah a part of psikologi lah. Bila kita tengok perkembangan pendidikan, dulu asalnya orang semua berfalsafah daripada Aristotle. Tapi bila masuk Enlightenment ataupun Renaissance, psikologi ni dah mula kita ambil approach sains lah. So itu adalah secara umumnya psikologi. So apa pengalaman 3 tahun tu pula, 3 tahun belajar dekat psikologi, ataupun yang selalu orang tanyalah, kalau lepas 3 tahun psikologi ni boleh jadi apa? Itu selalu the common question. Bila kita cakap pasal psychology degree, basically kita belajar semua benda pasal psikologi, tapi kita tak boleh jadi apa-apa. Bunyi macam kasar pula. Kita belajar semua, tapi kita tak spesifik dalam satu bahagian. Jadi kita tak boleh, sebagai contoh, antara benda belajar macam psikologi adalah mental illness, contohnya depression, anxiety, semua tu. Saya tak boleh
rawat orang yang depression. Walaupun saya dah belajar sikit lah. Masalah apa sifat dia, macam mana diagnose semua tu dah belajar. Tapi kami tak boleh menjadi doktor atau perawat kepada orang-orang macam ni. Kami belajar tapi kami tak boleh lah. Sama juga counselling. Counselling pun di bawah psikologi. So kami tak boleh buat counselling. Jadi dan kami pun tak bergelar psikologi. So itulah kalau Eddie perkenalkan graduan psikologi, bukan psikologis. Sebab nak dapat gelaran psikologis mesti sambung dalam master. So basically kalau nak jadi memang kena sambung master. Graduan psikologi dia ada ilmu-ilmu psikologi. So timbullah persoalan, lepas tu nak kerja apa? So dalam kita panggil disiplin, bila cakap pasal psikologi dia macam engineering lah. Contohnya nak jadi engineer. Pelik lah. Kita kata lah engineer apa? Ada civil, ada chemical, ada mechanical. Which one you want? So psikologi pun dia punya lebih kurang sama lah. Bila kita cakap pasal psikologi, bidang mana? So kita ada beberapa main bidang yang ada kat UKM. Yang famous ke Malaysia UKM lah. UKM, UMS Sabah. UMS baru ada. Itulah rasanya ada. Yang tu UKM, UMS Malaysia Sabah dan Unimas. Yang lain basically semua yang swasta memang ada lah psikologi. Jadi tu roughly bila kita cakap pasal kejaya lah. Tu kejaya dia, which is kejaya yang boleh jadi psikologi, boleh jadi counselling. Kita panggil apply psychology, which is counselling. Dan counselling ni bukan counselling. Kita dah terlalu dengan counselling sekolah, dia lain sikit. Counselling sekolah, cikgu counselling sekolah tak semestinya ada CJ counselling. Tak semestinya cikgu sekolah ada CJ counselling. Dan kalau kan pesyarat ada debate lah, ada macam macam ada perdebatan sikit. Patut ke cikgu counselling belajar counselling tanpa belajar psikologi, tapi itu different story lah. So counselling yang dimasukkan ada bersijil dan boleh buka pusat sendirilah tu counselling. Dan dapat dia ada IO psikologi. IO psikologi ni adalah industri yang lebih kepada industri macam mana nak membangunkan manusia ataupun pekerja kita demotivated. So nak buat apa? So apa yang IO psikologi kena buat untuk semangat ataupun nak bagi lebih ukhuwah ke sebagainya. Jadi benda IO psikologi yang akan fikirkan. Dia lebih kurang macam HR tapi dia bukan. HR ni yang kita tahu HR lantik pekerja, bayar gaji semua tu, dia lebih kurang. Supposedly HR dengan IO psikologi bukan benda sama, tapi both of them supposedly collaborate. Dan disebabkan IO psikologi famous kat Malaysia, jadi kebanyakan lepasan graduan psikologi ni last dia masuk HR. So, kebanyakan company dia tak sedar perbezaan tu. Okay, itu one part. Yang depan adalah antaranya adalah clinical lah yang famous sekarang. Dengan depression, dengan anxiety, dengan disorder semua tu, itu adalah di bawah clinical. So itu adalah apply psychology. Tapi sebelum kita belajar apply psychology, kita kena belajar kami belajarlah psikologi in general. Maksudnya emosi manusia, apa yang terpengaruh. Antara dan satu benda yang kita kena sentiasa aware, kebanyakan psikologi teori, dia panggil teori. Dia bukan fakta. Serta mungkin fakta, tapi jaranglah kita punya fakta. Psikologi kebanyakan adalah teori. Para saintis zaman-zaman, kalau pernah dengar Sigmund Freud, Albert Bandura, Carl Jung semua tu, dia ni adalah yang pakar lah. So kebanyakan adalah teori semata-mata, tapi teori yang berasaskan sains lah, kajian sains. Dia orang kaji, okay, this is their theory. So bila kita cakap teori pasal manusia, contohnya macam emosi, dia banyak debate. Contohnya kita tengok beruang, okay, kita takut. Okay, bila kita takut, badan kita akan release adrenaline. Okay. Jadi debate dalam psikologi adalah benda macam, okay, yang mana satu yang menyebabkan takut? Adakah kita nampak beruang tu kita nampak takut, ataupun disebabkan kita ada adrenaline rush, terus kita rasa takut? Kemana satu cause, yang mana penyebab takut sebenarnya?
Jadi so ini antara debate ahli psikologis lah. Dia nak tahu, dia nak kaji manusia apa sebenarnya yang mempengaruhi emosi manusia. Dan bila kita kaji betul-betul, dan kalau kita baca buku, baca YouTube ke semuanya, kita akan tahu emosi ni adalah satu benda yang unik pasal manusia. So contohnya kita ada dua yang paling misunderstanding about emotion adalah kita ada positive emotion dan negative emotion. Kita ada happy dan sad. Okay, sad ni kita kena jangan rasa sad. Jadi fear pun sama. Jadi semua ada negative, anxiety. Okay, ni semua adalah fear punya emotion. Dan kita sepatutnya kita reject negative emotion ni dan kita fokus kepada positive emotion. Kita patut fokus kepada happy. Jadi happy je ataupun seronok, gembira, jadi positif je. Itu adalah our misconception. Kita nampak negative emotion adalah satu benda yang kita kena ignore dan kita perlu kejar positive emotion. Dan itu benda yang salah. Sebab apa? Sebab kedua-dua elemen positif dan emotion ni membantu manusia dalam kehidupan. The fact, contohnya kita takut. Kita takut nak buat presentation depan kelas. The fact yang kita takut buat presentation adalah sebab emotion tu membantu kita seolah-olah beri tamparan lah. Sedar sikit takut. Bagus jadi bagus prepare lah betul-betul. Ataupun kita rasa sedih. Sedih bila kita sedih, bermaksud benda yang kita sedihkan tu adalah benda yang mana? Jadi setiap emotion negatif atau positif, dia ada fungsi dia. Dan dia bukan yang paling penting, dia bukan goal. So orang kata, apa nak jadi besar lah? Nak jadi bahagia. Nak jadi happy. Tak ada. There's no such thing. So happiness is emotion. Dan emotion antara benda yang penting adalah dia datang dan pergi. Kita main game dah happy lah. So dah lah. Tujuan hidup settle. Main game. Untuk 10 minit ataupun untuk 1 jam. Lepas tu, so ini adalah just a part of emotion. Sebahagian daripada emosi kita yang kita akan hadapi lah. Ada hari kita sedih, ada hari kita gembira, ada hari kita stres. Jadi tak ada, there's no right and wrong. Tak salah pun sedih. Malah kalau kita tengok tengok sikit Al-Quran, sahabat Al-Quran, kita tengok Nabi Yaqub alaihi salam menangis sehingga dah bertahun-tahun kehilangan Yusuf, dia still sedih. Bertahun-tahun. Sehingga Yusuf jadi menteri, dia still sedih. So Islam tak kata tak patut sedih. Astaghfirullahalazim sedih. Ataupun kita kematian anak ataupun kematian ibu bapa. Kita berdatang kita belajar kita macam nak jadi supportive, jangan sedih. Astaghfirullahalazim. Kita kena sabar ataupun kita kena Islam kena pasal sedih tu. Tak apa sedih, tak apa nangis. Jadi ini adalah antara misconception pasal emosi lah. Itu just a part of apa yang kita belajar. Kalau itu kan kita dah berapa lama je? Kita dah berapa? Baru lagi berapa? Contoh emosi. Bila kita cakap pasal ilmu psikologi sangat luas. Dan saya sangat suka lah nak cerita pasal ilmu psikologi. Sebab saya banyak baca buku dan semua itu. Jadi bila kita baca banyak pasal psikologi, pasal manusia ni, cuma kita berfikir, cuma kita buat keputusan. Contohlah, kenapa kita suka minum air 100 plus lepas kita bersukan, main badminton atau main bola, kita minum 100 plus. Kita kata, 100 plus ni air isotonik, jadi kita pun minum. Tapi sebenarnya tak. Boleh jadi sebenarnya tak. Sebab apa? Sebab sebenarnya kita minum adalah sebab Lee Chong Wei. Pasal Lee Chong Wei. Jadi ini pun elemen psikologi sebenarnya. Di mana diorang akan ambil satu figure yang famous, lepas tu dia associate. Kata dia ada associate satu produk dengan satu artis. Jadi dia seolah-olah kita bukan beli sebab produk tu, tapi kita beli sebab artis tu. So ini antara permainan dia lah, permainan psikologi yang selalu digunakan dalam marketers. Kalau marketing, dalam bidang marketing, dia akan belajar psikologi. Macam mana manusia akan terpengaruh dengan potong harga. Kalau tengok Shopee lah, potong 50%, terus kita nak beli. Itu semua psikologi. Padahal memang asalnya memang harga RM50 tu. Tapi kita kena program macam tu. So macam mana bias pula dengan bias manusia. Ya Allah, kalau kita cerita pasal bias manusia ni, ataupun bukan bias lah, ataupun bila kita dah belajar banyak pasal psikologi, baru kita sedar yang it's so easy to judge a person, tapi sebenarnya sangat salah cara kita judge. Contohlah, kita tengok budak masalah.
kita mau kita okey, bagus belajar. Nak masa depan tak ataupun kita pressure dia okey. Kenapa sini kita tembak dia semua. Sebab kita expect dia berubah. So that's a normal manusia lah. Kita assume dengan kata-kata kita ni okey dia dengar logically takkanlah dia tak sedar diri lagi. Ataupun takkanlah tak sedar benda ni salah. Takkanlah tak tahu benda ni tak betul. Kita assume dengan kata-kata, dia orang tu dengar, okey, berubahlah. Tak. There so many things, banyak benda yang akan mempengaruhi decision making ataupun behavior tingkah laku seseorang. Dan boleh jadi benda tu di-drag sampai early childhood. Disebabkan trauma time kecil dia, contohnya dia kurang kasih sayang kan. Jadi bila kat sekolah, dia pun minta perhatian lebih, dia bising sikit kat sekolah, dia buat hal sikit. Lepas tu kita marah-marah, teruk lah kau ni. Ataupun cubalah berdisiplin sikit. Tapi kita tak tahu sebenarnya benda tu disebabkan childhood experience dia. Dan kita takkan tahu selagi kita tak belajar psikologi lah. Dan bila kita belajar psikologi, the certain part of psychology, baru kita perasan, teruknya aku ni, so aku judge macam tu. Aku ni salah. Kita yang salah. So kita pandang the world, kita pandang dunia ni seolah-olah black and white. Selalu kebanyakan benda dekat dunia tak black and white. Hukum hakam yes lah, kita dah halal haram. Tapi kebanyakan bila kita cakap pasal manusia, disebabkan manusia ni terlalu kompleks. Kalau basically kita cakap pasal manusia, ada 3 benda lah. Kita ada biological factor, kita ada psychological factor, dan kita ada environment factor. Biological factor adalah benda yang tetap. Benda yang kita memang lahir. Contohnya to an extent, ada certain orang memang dia extrovert. Memang dalam diri dia ada extrovert. Tapi ditambah pula dengan environment dia, parents dia mendidik jadi dia extrovert. Ditambah pula dengan jadi banyak faktor lah, banyak faktor yang mempengaruhi satu benda. Dan kita datang, dia ni sebab dia tak pandai ataupun sebab dia malas. It's not simple as that. Kita beritahu orang, dia ni sebab dia tak berjaya, sebab dia malas. Tak. Ada banyak benda yang psikologi dedahkan yang kita tak tahu. So itulah antara benda yang at least lah, dah banyak saya cakap, the one thing yang kita belajar lepas psikologi, lepas kita belajar 3 tahun psikologi adalah don't be so easy to judge. Jangan terlalu senang untuk judge orang. So kita takkan tahu apa pengalaman ataupun background seorang tu yang menyebabkan dia berperangai macam tu ataupun bersikap macam tu. Kenapa dia degil sangat? Kenapa dia tak nak berubah? Kenapa dia malas sangat? Pada masa zaman kita pun makin kenal lah diri sendiri. So apa? Contoh yang hal lah. Saya belajar pasal psikologi, certain benda saya belajar psikologi. Bila saya belajar, dulu aku macam ni. Dulu aku berfikir macam ni. So in the end, psikologi sebenarnya adalah proses kita mengenal diri dan mengenal kawan-kawan kita lah, ataupun mengenal manusia in general. So itu adalah proses ataupun apa yang kita dapat daripada psikologi itu sendiri. Kalau kita betul-betul ponder lah. So iyalah, sebab dalam apa-apa pun kita ambil pengaji Islam pun, kalau kita ambil pengaji Islam tak semestinya iman kita bertambah. Jadi sama macam psikologi. Kalau macam psikologi lah, kita boleh jadi still kita sikit-sikit marah, boleh jadi. Kita belajar pasal manusia tapi kita tak ada, kalau perkataan psikologi adalah empathy. Empathy adalah berasa diri, kalau bahasa Inggeris dia stepping in someone's shoes, stepping in someone's berada di tapak kaki orang lain. Kita faham macam mana dia boleh jadi macam tu. Kita seolah-olah berada dalam tapak kasut mereka. Jadi itulah daripada outcome daripada belajar psikologi ni, ilmu psikologi. Kita cakap pasal ilmu psikologi, by the end of the lesson, at least kita ada empathy sikit dengan manusia. Itu dari segi ilmu psikologi. Dan sebelum tadi saya cerita pasal apply psikologi lah, which is counselling, IO, developmental, clinical dan sebagainya. Menjawab ke ada yang terlepas lagi? Ni terlalu menjawab ni, tapi nak ceritanya banyak-banyak tu nak katanya bidang psikologi ni luas lah maknanya. Ada teori, ada apa, cabang-cabang dia lah katanya. Jadi tapi yang menariknya tentang bagaimana kita don't judge the book by its cover tu Macam kita selalu dengar don't judge book by its cover, tapi kadang-kadang manusia macam tu lah dia melihat pada luaran ni tapi tak melihat pada ni. Kadang-kadang kita tengok
orang buat kebaikan kan, tapi pada orang yang pernah kenal dia dulu, mungkin senang-senang nak ungkit apa kejahatan yang dia pernah lakukan. Sedangkan mungkin kita tak tahu kan orang yang buat kejahatan tu dia telah cuba sedaya upaya nak lupa benda tu untuk jadi lebih baik. Tapi macam tu lah sebab tu bidang psikologi ni dia kena ada sifat empathy macam Hamsyah cakap tadi. Empathy tu sangat-sangat penting lah bagi kita manusia untuk berbuat baik pada orang dan menjadi baik untuk diri sendiri lah insyaAllah. Sebenarnya untuk round ketiga ni, soalan ni dah menjawab dah pun ikut. Itu yang berbunyi, kalau belajar psikologi boleh buka klinik pakar psikologi atau sekretari ke? Apa beza clinical psychology dengan psychiatrist macam dah jawab tadi? Okay. Belum. Ada setelah jawab tentu tak. Psikologi, kita kata graduate psikologi memang tak boleh go deep lah dalam apa-apa bidang. So dia belajar general, so dia tak boleh go deep. Tapi untuk kalau dapat master clinical, dah ada beberapa pengalaman, memang boleh buka klinik, tak ada masalah. Dan soalan yang kena tekan adalah clinical psychology dengan psychiatrist. Okay, perbezaan psychiatrist dengan clinical psychologist adalah psychiatrist ni ada bidang kedoktoran. Dia ada medik yang 5 tahun tu, yang belajar susah-susah tu, yang minggu lepas the sharing tu. Dia kena ada medik 5 tahun tu. Lepas tu baru sambung dalam kepakaran psikologi. Dan di sini beza clinical psychology dan psychiatrist, itu satu, dia ada medik. Dan second adalah psychiatrist ni ada kuasa nak beri ubat. Certain mental disorder memerlukan ubat. Contohnya macam depressed dan sebagainya, itu memerlukan ubat. So, clinical psychologist, dia tak ada kuasa nak beri ubat. Dia just ubah behavior, ubah cara fikir. Tapi bukan ubah macam saya kata tadi, ubah cara tengok, kena tengok positive in life, bukan macam tu. Adalah prosedur-prosedur dia. Kalau first, sebenarnya dia dah berapa pangkat lah. Let's say kita ada depression, let's say lah. First, kita jumpa pakar lah. Dan mungkin first time tu counselor. Borak-borak dengan counselor diagnose. Term dia ada diagnose ada macam checklist lah. Bila pergi counselling tengok ni depression ni. So pergi depression, pergi clinical psychology. Clinical psychology pun rawat secara dia macam ala-ala counselling. Tapi dia another level. Ini kena cerita pula beza counselling dengan clinical ni. Kena cerita lah. Counselling ni adalah bukan untuk budak, yang paling kena straightforward adalah counselling untuk bukan untuk budak bermasalah. Itu adalah stigma yang paling normal lah dalam masyarakat, yang budak-budak belajar sekolah. Counselling adalah untuk bermasalah. Bukan. Counselling adalah untuk sesiapa saja yang nak. Contohnya diri saya sendiri, by the end of third year, saya sendiri pergi counselling sebab saya suka pergi counselling. Sebab time counselling, so kita assume apa yang kita assume pasal counselling adalah kita jumpa dengan orang pakar ni, kita beritahu saya ada masalah emosi ni, saya sakit di hati dengan ni. Lepas tu kita assume yang counselling akan kata bersabar, cuba baca ni. Tak, itu bukan cara psikologi. Itu bukan counselling dijalankan. Mungkin counselling kat sekolah lah. Mungkinlah counselling kat sekolah situ. Tapi kalau orang betul-betul pakar counselling ataupun yang ada CJ counselling, bukan macam tu cara dia. Counselling adalah sesi perbualan yang sebab apa saya ada counselling ni penting. Kenapa saya sendiri pergi counselling? Saya pergi counselling adalah sebab time tu je kita boleh cakap apa-apa dan counselor tu takkan judge. Contohnya, saya pergi, kalau kita jumpa kawan kan, mesti ada certain benda yang kita hide daripada kawan kita. Kisah silam kita ke, ataupun kesalahan kita akan hide, kita tak nak beritahu. Tapi dengan kaunselor, bila kita dah ada bond, kita jumpa dia setiap minggu. Mungkin 3 minggu, 4 minggu, kita dah ada bonding yang kuat dengan kaunselor. Jadi kita boleh cakap pasal apa-apa je. Anything. Masalah kita, masalah time kecil ke, kita boleh cakap. Lepas tu, kelebihan dia bukan kepada kaunselor, bukan kaunselor yang akan beri nasihat. Kaunselor beri nasihat mungkin 10% ataupun 20%. So apa bila kita cakap pasal masalah kita, so itulah kalau ada masalah kena cerita. So bila kita cakap pasal masalah kita, baru kita perasan kita ada masalah tu. Faham ke? So selama ni masalah dalam fikiran dia.
Selama ni masalah stres, homework tak siap ataupun ni. Semua benda tu selama ni dalam fikiran. Tapi bila kita cakap masalah kita, baru kita faham, oh macam tu. Okay, aku sebenarnya ada masalah ni tu hal. Ataupun macam contohnya antara bila borak time saya counselling, saya cerita pengalaman time sekolah. Saya cerita pengalaman sekolah, tu saya cerita masalah sekarang. Dulu kaunselor tu beritahu, Amsyah, perasan tak dekat sekolah dulu macam ni, tu sekarang macam ni. Nampak tak pattern tu? Jadi kaunselor tetap beri nasihat. Tapi dia bercerita satu benda, betul lah aku dulu macam ni juga. Jadi sekarang ni aku pun buat benda sama. Jadi I'm repeating the same mistake. Jadi bila kita cerita, baru kita faham. Setelah kita organize balik segala masalah yang di otak, kita organize balik bila kita cerita, baru kita faham. Macam yalah macam kalau tengok Tony Stark punya tu kan. Tengok Avenger ke? Sama kuat tengok Avenger ke? So Tony Stark dia akan paparkan dia punya dia buat apa ni? Dia buat lasut dia tu, dia paparkan ke langit ataupun ke udara. Jadi seolah-olah bila kita cakap masalah kita, seolah benda tu lah. Kita paparkan masalah kita tengok, oh okey nampak. Oh benda ni ada kaitan macam benda ni. So itu adalah kelebihan kaunseling. So nasihat kepada yang mendengar, pergilah kaunseling. Promote kaunseling. Kaunseling. Okey, dan itu adalah satu step. Itu satu step. Kaunseling. Okay, bila kaunseling bila kita dah pergi ke sesi kaunseling, kaunselor tahu, ini masalah besar ni. Pergi klinikal. Klinikal ni dia lebih parah lah ataupun lebih parah lah dari segi kaunseling. Kaunseling boleh siapa-siapa pergi. Tapi klinikal betul-betul dengan orang yang ada mental illness, ada kecelaruan mental, depression, anxiety, skizofrenia dengan hasutan-hasutan. Term-term ni tak boleh tahulah. Just kena tahu, ini masalah yang lebih ekstrim. Lepas tu kalau ekstrim lagi yang memerlukan ubat, barulah klinikal psikologi ni akan pass kepada psikiatri. So psikiatri ni akan beri ubat. Kalau tengok cerita, semua tengok movie yang saya beri apa semua. Kalau first scene, saya ingatlah first scene Joker kena beri ubat. Joker kena beri ubat oleh psikiatris. So tu psikiatris Joker minta ubat. Saya nak ubat ni. Tak ada ubat lagi kah? Jadi tu. So tu perbezaan psikologi dengan psikiatris. Psikiatris beri ubat. Dan perlu ada lepasan medik. Klinikal psikologi tak perlu. Belajar psikologi, graduan psikologi, lepas tu sambung klinikal psikologi pun boleh. Tak ada masalah. Menarik. Pasal kaunseling tu yang menarik tu. Kadang-kadang kita dulu macam memang buat apa aku nak cerita masalah kat orang yang tak kenal ni. Mungkin itulah masalah yang sebab orang tak jumpa kaunseling. Tapi mungkin lepas apa yang diceritakan Michelle tadi, sebenarnya benda tu bukan melibatkan orang lain, tapi kita nak settle masalah adalah dengan kita sendiri yang tengok masalah kita ni. So macam tu lah mungkin apa yang boleh dibuat selepas ni kalau ada masalah ni. Tapi mungkin dia ada isu sikit dengan kaunseling sekolah lah. Kaunselor sekolah. Jadi kaunselor sekolah tak semua yang ataupun kaunseling betul-betul pun tak semua yang. Biasalah kita ada mungkin tak cun dengan kaunselor ke. Dan benda tu boleh minta, boleh request. Kalau betul-betul kaunselor, kalau kita pergi ke pusat kaunseling, kita boleh request. Kita dah 2 minggu dengan dia ni, tak best. Minta tukar, boleh, tak ada masalah. Dia mungkin stigma tu ada kat sekolah. Kat sekolah yang kita tengok kaunseling je, budak masalah. Dan memang ada lah cikgu kaunseling. Memang kalau dengar cerita kawan, memang ada cikgu sekolah kaunselor yang lasas cerita benda tu dengan cikgu-cikgu lain. Jadi benda tu adalah kalau dia betul-betul psikologi kaunselor betul, benda tu memang salah, boleh saman. Kalau kaunselor tu cerita benda tu dengan orang lain, kita boleh saman. So tu ada dalam peraturan kaunselor. Share isteri pun boleh. Tak boleh share dengan isteri. Okay. Mungkin kita dah boleh ke round yang terakhir Okay, soalan round terakhir ni mungkin tak tahu macam mana bentuk dia, tapi dia menjadi persoalan lah. Kita tahulah makin saban hari ni kes-kes seperti depression, stres dan sebagainya lah makin lama makin meningkat pula. Tapi apakah orang yang menceburkan dalam bidang ni akan terbebas dari penyakit? Maksudnya orang yang ambil psikologi ni, aku terlepas daripada depression. Seperti yang macam Amsyah sebut tadi kan. Kalau dia sendiri pun boleh terdedah, kalau contohlah dia pun orang psikologi pun boleh terdedah pada penyakit ni, macam mana cara nak overcome
masalah ni, dan adakah mereka pergi ke pakar psikologi yang lain ataupun mereka secara naturalnya akan dah immune dengan penyakit depression daripada sebab dalam dia dah faham apa yang dia belajar dan psikologi tu. Faham ke soalan ni? Faham. Banyak lagi soalannya. Tapi faham soalannya? Jawapannya adalah tidak. Semestinya tidak. Sama seperti doktor tak terbebas daripada penyakit, samalah psikologi ni tak terbebas daripada penyakit. Ataupun satulah kita kena faham sebenarnya. Depression contohnya, kita ambil depression yang topik yang hot lah. Depression ada dia ada kitab lah, ada kitab yang mana DSM-5, kitab clinical psychology. Dalam DSM-5 ni dia listkan semua disorder ataupun kecelaruan yang manusia mungkin hadapi. Dan bersamanya ada ciri-ciri dia lah. Ada ciri-ciri dia. Dia kena ada 10. Contohnya depression, tak salah depression, major depression yang betul-betul kita panggil disorder, dia ada macam 10 ciri-ciri. Dia ada lah soalan dia. Dan benda ni hanya boleh didiagnose oleh orang pakar. Saya walaupun saya belajar psikologi, saya tengok Eddie macam ni mungkin depression kot. Tak, dia bukan macam tu. Dia bukan semudah tu. Bila kita cakap pasal ataupun mental disorder, sama tak dia banyak cause, banyak sebab je. Contohnya macam ADHD, attention deficit hyperactive disorder. Okay. Attention deficit maksudnya dia tak boleh tumpu perhatian. Hyper disorder maksudnya dia hyper lah. Dia selalunya kalau budak-budak lah kita. Jadi kalau kita tengok ciri-ciri tu kan, ciri-ciri orang yang bukan psychometric test. Psychometric test lah. Boleh lah kita psychometric test. Okay, contoh ADHD adalah orang yang tak boleh tumpu perhatian dan hyperaktif. Kalau kita tengok ciri-ciri tu pada budak-budak, budak mana yang dia akan tumpu perhatian sejam kelas, budak 5 tahun. Budak mana yang boleh tumpu perhatian kelas sejam, dan budak mana yang tak hyperaktif. Ataupun majority budak lah yang kita kata dua-dua ada sifat tu. So macam mana kita nak distinguish atau kita nak bezakan? Dia ni ada disorder ke dia just budak nakal lah. Suka main-main, baling-baling, tumbuk-tumbuk, biasalah. So macam mana kita nak bezakan? Sebab itulah adanya DSM-5 ni. DSM-5 ni adalah satu checklist. Dan checklist ni hanya boleh digunakan oleh pakar ataupun ahli clinical psychology dan ke atas. Orang biasa tak boleh. Kita kawan kan, kita tengok kawan kita macam stress, dia ni ada anxiety disorder. So sama macam depression lah. Jadi bila orang tanya apa beza depressed dengan stress? Depressed dan stress. Beza dia, aku stress ke aku depressed? Aku ada disorder ke? Jadi kita pun ada persoalan-persoalan tu. Jadi the simple bagi saya, cara senang saya view dia adalah depressed adalah a deep kind of stress. So depressed. Cara senang. A deep kind of stress. So depressed is a deep kind of stress. Jadi contohlah, okay, kita main bola ataupun kita ada, contoh zaman sekolah dulu ada pertandingan. Kita ada pertandingan antar sekolah kan. Pertandingan sekolah ada biasanya seminggu pertandingan. Sebelum saya main hoki lah. So pertandingan dia adalah Isnin dan Selasa. Isnin, Selasa, Rabu, 3 hari pertandingan. So bila saya bermain, physical body saya mengalami satu stres, satu ketegangan. Stres bukan just sekadar emotion, tapi sekadar physical kita pun ada stres lah. Jadi contohnya sekarang ni pun ada stres ni. Ada tangan saya tengah ada perbuatan macam mana nak kata? Tension, bukan tension. Dia ada stres lah, tekanan. Ada tekanan. Ni pun ada kita stres ni. So bila kita bermain, let's say ada pertandingan hoki 3 hari, logically speaking, seminggu lepas tu kita still akan rasa penat. Ataupun seminggu lah, at least seminggu ataupun beberapa hari kita rasa penat. So kita dah penat lah, kita match 20 minit lepas rehat, so ada match lagi banyak match. Jadi obviously logically lepas beberapa hari lepas tu kita akan rasa penat. Jadi kita akan rasa stres. Badan kita rasa stres, jadi kita penat. Tapi kalau dah sebulan dah berlalu, still badan kita rasa penat. Jadi kita pun boleh lah, sebulan dah hoki pertandingan, tapi kenapa badan rasa penat? So daripada situ kita buat, okay, ini mesti ada masalah kesihatan. So kita pergi jumpalah doktor. Jadi stres dalam dari segi emotional stress pun sama.
Stres, kita ada exam kita fail, contohnya exam fail ataupun break up ke Allah. kita dakwah orang, kita nak apa sahabat Quran, kita dakwah orang dia tak nak, kita dakwah orang dia tak nak terima kan, kita stres tu ialah kita stres, mungkin sehari dua okey lah. So dia mula kita panggil mental illness bila dia ada ciri-ciri macam saya kata dia ada ciri-ciri dia mula ada ciri-ciri tu seminggu, mungkin sebulan dah berlalu, still rasa still bingung. Bingung ada bahasa Melayu ke? Saya ada certain words ialah yang orang Sarawak guna, yang saya tak tahu orang Semenanjung guna ke tak. Sorry. Okey. Sekarang dah sebulan berlalu, kematian anak lah, kematian siapa, setahun dah berlalu, kita rasa stres tu. Okey, jadi ini ada masalah ni. So kena jumpa pakar, dan cara rawat dia hanyalah jumpa pakar. Tu sebagai tu adalah the mainstream yang kita patut buat, jumpa pakar. Jangan kita assume stres kena baca Quran. That is a normal stress. Yes, a normal stress kita rawat dengan macam tu. Kita baca Quran, kita ingat Allah, kita tengok the positive itu, tengok glass half full, tu semua quote untuk motivate diri. Kalau normal stress, yes. Tapi untuk depression, disorder, mental illness, tak. Memang kena jumpa pakar. Dan pada masa sama, kita baca Al-Quran, kita ingat Allah, kita perbaikilah pemakanan kita, gaya hidup kita berubah sebagainya. Okay. Tapi nak berbalik kepada soalan, adakah kami ataupun yang belajar psikologi ni terbebas? Tak. Sebab apa? Sebab macam saya kata, banyak faktor yang menyumbang kepada depression. Bukan je semata-mata dia kehilangan anak, so dia hilang anak, so dia pun depressed. Tak, dia bukan semudah macam tu. Dia ada biological factor, dia ada gene. Kalau belajar personality, kita ada big five yang paling famous lah, personality test, big five personality. One of the personality adalah neuroticism. Orang yang tinggi neurotik ni, dia prone to kena depression. So itu adalah psychological factor. So mungkin gene factor pun ada. Dia memang lahir dia macam tu. Tapi bila kita cakap pasal gene kan, dia seolah-olah kata macam benda tu tetap. Tak. Bila kita cakap pasal gene factor, dia bukan satu tetap. Tapi kita ada kecenderungan untuk ada benda tu. Kita ada kecenderungan. Tapi bukan kita ada depressed lah aku semua hidup. Tak. This is a kecenderungan. Macam kecil manis lah. Macam mak selalu petang. Kalau mak saya selalu petang. Macam ingat kita ada itu, nenek kita ada, so jaga pemakanan. So sama macam stres lah. Certain memang ada prone to stress. Tapi tak semestinya kita akan dapat. So itulah the cause of apa-apa illness, sebanyak depression dan anxiety adalah yang famous sekarang lah. Banyak illness yang lain. Contoh ada macam skizofrenia. Skizofrenia adalah dia dengar hasutan-hasutan. Bila dengar hasutan-hasutan lah, sebenarnya kita nak bezakan dengan hasutan syaitan ke ataupun memang skizofrenia pun ada, dia namanya skizofrenia lah yang dengan hasutan. Boleh jadi jiwa ataupun boleh jadi the right side, ataupun boleh jadi psychological factor, ataupun yang paling famous ataupun yang bukan paling famous, yang paling kita panggil yang paling debatable adalah sexual orientation. Sebenarnya ada disorder dia apa? Laki ni dia rasa dia perempuan. So perempuan ni dia rasa dia laki. So tu pun dalam DSM-5 dia kata ni adalah disorder. Orang yang laki tapi rasa dalam orang yang laki tapi trap dalam badan perempuan. So ni pun dipanggil disorder. Ada disorder ni. Dan benda ni genetik, bukan dia nak macam tu. Genetically dia ada benda tu. Okay. So macam mana pula kita nak sebagai Islam, kita nak view. So apa? So the West yang barat, macam mana dia nak membenarkan LGBT, dia kata beza orang yang ada sex orientation disorder adalah orang tu dia okey ke tak? Maksudnya kalau dia okey, dia ni laki tapi dalam badan perempuan, dia nak jadi perempuan dan dia okey dengan benda tu, so dia tak disorder. So dia okey. Faham ke? Dia laki dalam badan perempuan, dia rasa dia laki tapi dalam badan perempuan. So dia boleh tukar jadi laki. Asalkan dia okey dengan benda tu. Kalau dia okey dengan benda tu, okey, itu bukan disorder. Kalau dia rasa stres, rasa bingung,
berbulan-bulan, berminggu-minggu, bertahun-tahun dia rasa bingung, okay, itu disorder. So nak katakan US pandang macam tu, itulah perbezaan pandangan lah. Yang di mana diorang rasa, diorang nampak ni, okay, kita memang ada gene gay ni ya, kita kata siapa kita pun gene gay lah, senang cerita. Kita memang ada kecenderungan dengan nak suka lelaki, atau kita ada kecenderungan nak suka perempuan yang bersama jenis. So kita pun kena accept. Tak, bukan itu. Macam depression tadi lah, kita ada kecenderungan benda tu. Dan kita tak boleh deny kata astagfirullahalazim, kau suka lelaki. Tak, dia tak semudah macam tu. Kita nak kata astagfirullahalazim, suka lelaki. Bukankah Allah telah beristighfar kita suka lelaki. So argument dia bukan macam tu. So kita kena accept yang mungkin dia ada disorder tu. Tapi tak semestinya dia ada kecenderungan, dia ada sifat, ada perasaan tu, tak semestinya dia kena menyambut ataupun dia kena aku memang suka lelaki je, aku kena jadi gay. Tak. So itulah Islam datang, kita kena lawan benda tu. So itulah kita kena sama macam dia ni antara jihad lah. Ujian yang Allah berikan kepada seseorang ni. Dia ada kecenderungan dengan lelaki. So jihad dia adalah dia kena tahan perasaan tu. Itulah jihad dia. Sebab apa? Semata-mata nak patuh adalah Allah kata tak, kena suka perempuan. So dalam konteks orang tu, itulah jihad dia. Dan kita bukan senang-senang lah begitu. Astagfirullahaladzim, tolongnya dia ni memang ahli neraka lah. Maksud kita tak ada power tu. So tu adalah sebab sikit bila kita cakap pasal mental disorder lah. Dah banyak lagi lah kalau kita belajar psikologi. Ada mental disorder ni menarik lah, sampai sekarang saya ingat. So apa saya ingat, saya pelik sangat. Jadi disorder ni dia suka bogelkan diri. Dia suka bogelkan diri. Dan dia suka bila orang tengok dia bogel. Macam tu. Dia suka bila orang tengok dia bogel. So dia macam pergi ke bus stop kan. Dia pergi bus stop, dia duduk. So dia lari. Ataupun orang semakin orang jadi, semakin dia suka. So itu pun dikira ada disorder. Dan boleh jadi bukan sebab perangai dia, mungkin sebab ada biological factor. Jadi bukan senang nak nilai, okay ni sebab dia memang teruk lah. Tak, banyak faktor, environment factor, childhood experience dia dan sebagainya. Banyak faktor yang kita tak boleh kata okay dia ni memang sebab dia malas ataupun dia memang perangai dia lah. Memang Allah ciptakan dia ni teruk. Tak, bukan macam tu. So tu lah saya emphasize balik bila kita belajar psikologi, at least lah by the end of it ada sifat empathy tu. Kita lebih faham manusia diri kita dan kita lebih faham manusia lain. So tu soalan yang terakhir ke ada soalan lagi yang nak add on? Ni apa daripada viewers kot, ada soalan-soalan ke? Syahmix daripada viewers. Muhammad Syahmix Mix 7. Apa macam Mix 7? Kalau tak ada soalan Insta dia recording ke? Dia record terus ke dia? Boleh record. Nanti bila apa macam Ana akan start dia boleh save. Okay. Apa nak merumuskan apa yang diceritakan tadi. Rupanya banyak mental illness yang lain yang mungkin sekarang tengah meningkat, antaranya yang tadi lah. Ada gay, ada lesbian dan sebagainya lah. Tapi macam kita lah sebagai seorang Islam, bukanlah kita boleh bertindak memberi kecaman apalah kau ni, suka lelaki, apalah kau ni suka sama jantina Sebenarnya kalau katanya kita semua manusia kena belajar juga macam mana cara psikologi ni berfungsi. Itu bukanlah cara dengan kecaman, tapi mungkin adalah kaedah-kaedah yang betul lah untuk kita nak convince dalam sudut Islam. Jadi insyaAllah untuk final session lah, kita mungkin minta final words ataupun kata-kata akhir daripada panel sendiri, nasihat. Okay. Soalan Syami, tak ada soalan Syami? Okay, final word adalah macam ilmu psikologi tak perlu nak ambil course psikologi nak ada ilmu psikologi. Ilmu kenapa kita bertingkah laku macam ni, macam mana kita pandang perspektif kita, perception kita, macam mana ilmu-ilmu yang saya cakap tadi, kawal emosi sebagainya. Benda tu tak perlu nak ambil course psikologi untuk belajar. Memang tak perlu. Kita ada banyak buku English lah, kebanyakan English yang boleh explain benda-benda macam ni mungkin dengan lebih mudah. Just benefit dia bila kita sambung dari bidang psikologi, kita ada foundation tu.
kita ada asas yang kukuh. Jadi bila kita baca ilmu psikologi, kita akan faham falsafah di sebaliknya. So psikologi pun ada history dia. Ada history dia. So kita akan faham, oh macam ni, perkembangan psikologi macam ni. Tapi bukan saya nak kata okay, semua ambil psikologi pasti insya-Allah society kita makin flourish dan sebagainya. Tak. Tapi ilmu psikologi memang kena belajar sikit-sikit. Sebab apa? Sebab macam saya kata, bila kita dah belajar pasal reality manusia in general, dia tak semudah A dan B. Kenapa dia macam ni? Sebab X. Kenapa dia macam ni? Sebab dia bukan macam tu. Dia tak semudah macam tu. Dan kita kena belajar lah. Macam mana? Terlalu the most insignificant thing pun boleh pengaruh kita. Contohlah, kalau kita pergi ke mall kan. Ada sebab famous Amos dia bau kuat semacam. Ada sebab kita lalu dia tak lalu pun. Ada sebab tu. Dengan hidup boleh pengaruh kita. So there are so many things yang pengaruh kita secara kita sedar atau tak sedar. Dan kebanyakan masa kita tak sedar pun. Kebanyakan kita tak sedar yang kita ni terpengaruh. Subconsciously kita terpengaruh. Dan itu sangat bahaya lah. So apa boleh jadi kita pengaruh. For example, dekat West. Bila saya tanya, let's say kita tanya semua orang Malaysia, orang Muslim Malaysia, apa tu hukum LGBT? Kita kata haram lah. Salah. Okay. Tapi bila kita pergi Muslim in the West, ada Muslim liberal. Dan Muslim yang kata, oh ini gay, boleh. Kalau tengok YouTube, memang banyak Muslim yang kata gay ni betul, kita patut perjuangkan hak dia orang. So, macam mana boleh tu? So, sebab kita ni terlalu, boleh jadi kita terpengaruh, let's say Muslim in the West, atau mungkin sekarang lah liberal lah dah semakin membiak ke Malaysia, kita senang cakap LGBT ni haram. Sebab apa? Sebab environment kita kan negara Malaysia yang mengharamkan LGBT. Tapi boleh jadi bila kita pergi ke US, kita sendiri pergi ke US, bila orang yang kata LGBT ni haram, LGBT ni tak bermoral, kita dikecam. Adakah kita akan stick dengan stand Islam tadi? Ataupun kita akan ikut masyarakat? Jadi macam tu pula. Tentu kita kena tahu lah apa yang sebenarnya, macam mana kita berfikir, manusia in general berfikir. So boleh jadi kita buat sesuatu bukan sebab kita nak, ataupun pilihan kita. Sebab kita telah dipengaruhi secara tak langsung, secara subconsciously. Dan yang paling best lah pasal psikologi ni, ataupun manusia in general, manusia boleh menghalalkan semua benda. Manusia boleh halalkan semua benda. Manusia boleh halalkan bunuh. Contohnya itu berapa ada masa? Banyak gila masa. Contoh 2 minit lah tuan. Contohnya macam dulu ada interview Bashar Assad. Kalau masih ingat Bashar al-Assad kan. Dia buat banyak pembunuhan dekat Syria. So dia interview lah. Dia interview okey, tak sesalah lah, lebih kurang lah. Dia tak sesalah lah. Bunuh budak-budak macam ni. So apa respon dia? Dia kata ini kan peperangan. So peperangan memanglah ada kematian. Memanglah ada casualty. Memang perang. So tengok, bunuh pun boleh didalilkan. Boleh dibenarkan, boleh dihalalkan. Contoh yang saya selalu beri, buka tudung. Kita boleh menghalalkan buka tudung dengan dalil lagi, dengan dalil, bukan dengan dalil. Surah Wad-Duha, ayat last kali apa? Fa'amma bi ni'mati rabbika fahadith. Nikmat yang Allah berikan, tunjukkanlah nikmat-nikmat yang Allah berikan. So bila perempuan dengar, bukankah kecantikan ni nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Tahu kan? So kenalah tunjukkan. So buka tudung, tunjuk nikmat Allah, kecantikan. So nak kata manusia boleh rationalize dia punya ataupun justify semua benda. Semua benda manusia boleh justify. Tapi datanglah Al-Quran kata tak boleh macam tu. You cannot justify everything. Kalau tak semua benda, bunuh boleh, mencuri boleh, semua boleh didalilkan. Dan memang memang kita tengok sekarang lah, memang digunakan Al-Quran sebagai dalil dia untuk membenarkan tingkah laku dia. Bila kita belajar psikologi, kita akan tahu, okey sebenarnya ini ada penting dengan aku.
Aku mungkin aku buat benda ni sebab kawan, atau aku buat benda ni sebab sekian. Benda tu hanya kita tahu bila kita belajar lah, bila kita belajar ataupun kita dengar, ataupun kita lebih saat ataupun kita lebih memahati menghayati atau ponder lah, kita ponder dengan kehidupan, kita tengok kehidupan kita tu another way lah, another way kita nak belajar psikologi. Tak faham lah. So itu je yang nak cerita, walaupun banyak sangat yang nak dicerita. Harap faham lah. Kalau tak faham boleh PM tepi. boleh follow